Okey, insya-Allah sambung pengajian khususan ila ruh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa alihi wa ashabihi wa ila Syekh Abdul Qadir Jilani wa ila Syekh Junaid Al-Baghdadi wa ila Syekhul Hadith Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi wa ila ummihi wa abihi wa ila Syekh Ibrahim Mia wa ila Syekh Zubair Ahmad wa ila Syekh Ahmad Nakhoda wa ila Syekh Zakwan Faiz wa ila ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدعوة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dua sini. Di belakang tinggal satu orang. Sini sikit. Sini, nih, sini sikit. Sini. Qala asy-syaikhu al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin Allahumma amin. Thumma innaka sa'altani 'anil 'ubudiyyati. Kemudian engkau bertanya kepada aku berkenaan dengan makna ubudiyah. Ubudiyah tu ialah apa? Pengabdian. Okey? Pengabdian kita kepada Allah, perhambaan kita kepada Allah. Sejauh mana kita bergantung harap kepada Allah, sejauh mana kita bertawakul kepada Allah. Itu semua dipanggil sebagai perkara yang menjadikan kita hamba. Itulah ubudiyah. Okey? Apa sahaja perkara yang menjadikan kita hamba, itulah dipanggil sebagai proses ubudiyah, proses penghambaan. Thumma innaka sa'altani 'anil 'ubudiyyati wa hiya thalathatu asya'a. Kemudian engkau bertanya kepada aku berkenaan dengan ubudiyah. Dan ubudiyah itu ada tiga perkara. Baca Rofi. Pertama,
menjaga hukum hakam syariat. Kedua, redha dengan qada dan qadar dan pembahagian Allah Ta'ala. Ketiga, bahawa engkau mencari keredaan Allah Ta'ala walaupun engkau terpaksa meninggalkan kehendak dirimu sendiri. Okey. Jadi ubudiyah ni dia ada tiga perkara. Di dalam ubudiyah tu dia mesti ada tiga perkara. Barulah dipanggil ubudiyah. Ahaduha, yang pertama, muhafazatu amri syar'i. Menjaga perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Maknanya dia menjaga syariat, dia menjaga hukum hakam syarak, dia jaga. Okey. Jadi kalau ada kamu tengok orang dia tidak jaga hukum syarak, dia tidak sembahyang, dia tidak puasa, dia tidak zakat, dia tidak haji, dia main gembok, main nombor, main 4D, WD, 9D, semua dia main. Faham ni? Tapi kamu tengok masya-Allah karamah. Okey. Boleh jalan atas air, boleh jalan atas udara. Faham ni? Kata Imam Syafi'i, idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa. Kalau kamu nampak satu orang lelaki ni berjalan di atas air dan kemudian berjalan di atas udara, fala taghtarru bihim. Jangan kamu tertipu dengan mereka. Faham ni? Sampailah kamu nampak bagaimana reaksi mereka terhadap hukum hakam agama. Jalan atas air tapi tidak sembahyang. Jalan atas udara tapi tidak puasa. Maka jangan tertipu dengan golongan yang seperti mana begitu. Faham ni? Sehingga kan kata para ulama, karomah orang yang berjalan di atas air, karomah orang yang berjalan di atas udara, karomah orang yang boleh sampai ke tempat yang dia ingin tuju sekelip mata, itu tu dia punya nilai sangat kecil dibandingkan dengan karomah para ulama yang boleh buka Al-Quran, yang boleh pecahkan hadis, keluarkan hukum daripada Quran dan hadis. Faham ni? Itulah karomah para ulama. Faham ni? Karomah para ulama ni dia baca Quran keluar hukum, baca hadis keluar hukum. Daripada satu ayat Quran tu dia boleh keluar puluhan hukum, ratusan hukum. Daripada satu hadis Nabi boleh keluar puluhan, ratusan bulah hukum lagi. Itulah dipanggil karomah. Orang lain tak nampak tu. Orang lain sekadar baca Quran, sekadar baca hadis. Tapi para ulama kita, para fuqaha kita baca Quran tadi keluar hukum, baca hadis keluar hukum. Faham ni? Macam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau dia mau tidur, faham? Dia akan bangun, tulis lagi. Mau tidur, bangun lagi, tulis lagi. Mau tidur, bangun lagi, tulis lagi. Sebab apa? Setiap kali dia mau tidur, teringat satu ayat Quran dan boleh keluarkan hukum daripada situ, coba-coba dia tulis. Itu Imam Syafi'i. Dan ratusan masalah umat boleh dia selesaikan ketika dia baring sahaja. Ratusan masalah umat, masalah fiqh, masalah itu, masalah ini, dia boleh selesaikan ketika dia baring saja. Dia baring saja, ingat soalan orang, terus auto keluar ayat Quran, daripada situ keluar hukum. Inilah dia panggil karomah. Jangan kamu tengok karomah ni boleh berjalan sampai ke Mekah, faham? Boleh berjalan di atas lautan, boleh berjalan dia punya kaki sampai di dasar laut, kepalanya di atas jalan. Nampak? Kamu jangan nampak karomah-karomah yang begitu. Ni karomah para ulama ni lebih besar daripada karomah-karomah begitu. Faham? Fikir mereka untuk keluarkan hukum. Kita baca Quran begitu saja, baca hadis begitu saja, tapi dorang baca Quran boleh keluar hukum. Itu dipanggil karomah. Faham ni? Jadi kata para ulama, karomah fuqaha keluarkan hukum ni lebih besar daripada karomah orang yang benda yang pelik-pelik ni. Okey. Jadi muhafazatu amri syar'i, dia mestilah menjaga perintah-perintah syarak. Wa thaniha, dan yang kedua, ar-ridha'u bil qada'i wal qadari wa qismatillahi ta'ala. Mestilah dia ridha dengan qada dan qadar Allah. Okey? Dengan qada dan juga qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Qada tu apa? Qada dan qadar. Apa tu qada dan qadar? Ketentuan dan ketetapan. Itu dipanggil qada dan qadar. Qada itu ketetapan, ketentuan, ketetapan. Qadar itu qada dan qadar, ketentuan dan ketetapan. Qada tu ketentuan.
qadar tu ketetapan. Contohnya apa? Okey, sekarang Ustaz tanya. Hari ini sudah makan? Sudah makan ke belum? Ada tak satu hari ni kamu langsung tak makan? Ada? Satu hari langsung tak makan. Daripada pagi tadi antum bangun sampai sekarang tak makan. Adakah? Tak ada kan? Semua makan kan? Kamu pak ini mustahil lah nak makan. Ya? Semua makan. Itu dipanggil apa? Itu dipanggil qada. Faham? Okey, siapa hari ni makan nasi angkat tangan? Siapa hari ni makan mie angkat tangan? Wih, sandi ya kamu ni. Semua kau bantai. Siapa hari ni makan burger angkat tangan? Siapa hari ni makan ikan? Makan ayam? Nah, nampak? Sama-sama makan, tapi ketetapan dia lain. Ada yang makan itu, ada yang makan ini, ada yang makan itu, ada yang makan ini. Maka itulah dipanggil qada dan qadar. Faham ni? Okay? Ketentuan dan ketetapan. Allah tetapkan kita semua dapat rezeki, tapi rezeki yang berlainan. Jadi, dia kena redha lah apa yang Allah telah berikan kepada dia. Okay? Dia kena terima semua apa yang Allah telah beri kepada diri dia. Bil qada'i wal qadari, qada' dan juga qadar, wa qismatillahi ta'ala, dan juga pembahagian yang Allah telah berikan kepadanya. Okay? Jadi sebab itu kalau ada orang yang Allah beri dia lebih, kita nampak Allah beri dia lebih, maka kita jangan protes. Jangan dengki. Sebab yang bagi dia itu siapa? Allah. Kalau kita protes apa yang dia dapat, seolah-olah kita protes kepada Allah, kenapa aku tidak? Seolah-olah kita tidak redha dengan pemberian daripada Allah. Maafkan ni. Wa thalithuha, dan yang ketiga. Ini yang paling susah. Yang pertama tu okeylah, jaga perintah Allah, antum pun jaga perintah Allah, sembahyang, kan, puasa, zakat. Wah, faham ni. Okey, tapi ini yang paling susah. Pertama tu senang, yang kedua tu ya senang juga kan? Senang malah kita terima kalau Allah, tapi ini yang paling susah. Apa dia? Tarku ridha'i nafsika fi talabi ridha'illahi ta'ala. Meninggalkan ego nafsumu, meninggalkan keinginan nafsumu semata-mata untuk tunaikan keinginan Allah. Ini yang paling susah. Faham? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kau jalan, tiba-tiba ada orang maki kau. Nazli dimaki. Apa yang kau buat, Nazli? Orang maki macam-macam, dimaki bapa, dimaki mak, dimaki semua dimaki. Apa yang kita buat? Kita balas. Kadang-kadang mengencang lagi kita. Kita terus ada yang lagi dahsyat, dia dah ada banyak cakap terus pergi jab. Ya kan? Tapi tengok, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang penyayang ni, apabila mereka berjalan di atas muka bumi, mereka berjalan dengan tawaduk, dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahilun, apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang jahil, yang kutuk mereka, yang kecam mereka, yang hina mereka, qalu salama, mereka balas yang baik-baik. Keinginan kita balas balik apa yang dia buat. Tapi keinginan Allah, qalu salama, cakap yang elok-elok. Jadi dia buang keinginannya tu, dia buang kemarahannya tu, dia buang egonya tu, semata-mata untuk ikut apa keinginan Allah. Senang ke susah? Susah. Faham ni? Susah. Jadi ini yang paling susah. Sebab ego kita ni dia sudah membesar, jadi barah sudah di dalam diri. Rafi terus. Wahai anakku yang tercinta, engkau juga telah bertanya tentang tawakal. Maka makna tawakal itu bahawa engkau memantapkan i'tiqadmu dengan janji-janji Allah, yaitu engkau mengiktikadkan bahawasanya segala apa yang telah ditakdirkan bagimu itu pasti akan sampai kepadamu.
tidak boleh tidak, walaupun seluruh makhluk yang ada di alam ini berusaha menghalangnya daripadamu. Dan sebaliknya, apa-apa yang telah ditakdirkan bahawa ia bukan untukmu, untuk engkau, sudah pasti ia tidak akan sampai kepada engkau, walaupun sekalian makhluk berusaha untuk menyampaikannya kepada engkau. Okey. Wa sa'altani 'anit tawakkuli. Kemudian kamu bertanya kepadaku berkenaan dengan tawakul. Apa dia? Samalah tu tawakal tu samalah ya. Bukan tempakul. Tempakul tu favorite antum, kan? Tempakul ni ikan yang makan tai tu kah? Oh, tempakul tu yang macam cicak-cicak tu kan? Ya. Yalah, kan cicak tu kan? Yang macam kat Yusri tu. Kan? Yang antum selalu letak turun tali baru letak getah tu. Itu kah? Di dalam lubang-lubang tu kan? Iyalah. Itulah namanya tempakul kan? Yang kadang-kadang dia pergi naik di tiang-tiang tu. Kan? Apa nama lainnya? Oh, tamendak. Betul ni? Itu bahasa apa? Ada apa? Tamendak bahasa Melayu? Hah? Tempakul bahasa Melayu kan? Ustaz tak tahu. Tempakul bahasa Melayu. Bahasa Bajau tamendak. Ah? Suluk? Sumandak. Itu dimakan kan? Tak kan? Hah? Makan? Antum makan? Itu dua alam tu kan? Macam mana pula antum boleh makan? Dia makan. Dengarlah obat di darah macam-macam. Yalah, macam mana cara dia? Makan gitulah. Goreng baru makan. Rebus. Oh, rebus. Kau pernah makan? Tak tengok. Pernah dengar orang. Itu dua alam tu kan? Dia obat di darah banyak lah dia punya. Sebab dia boleh hidup di darat dan boleh hidup di air. Wah, nampak. Jadi itu haram lah. Kan? Sebab dia hidup dua alam. Siapa nak makan? Angkat tangan, siapa pernah makan? Kau pernah makan? Itulah perangai yang macam haram je aku tengok. Hah? Tak pernah makan, betul? Yelah, sebab dia hidup dua alam kan? Di air pun dia boleh hidup bertahan lama. Bertahan lama kan kalau dia hidup di darat? Di air kan dia mati. Kalau dia di air mati dia. Di air dia mati? Ya, mati dia di air. Oh, kalau begitu maknanya dia hidup di darat, sialah. Kan? Dia kalau pasang air dia masuk ke rumahnya. Rumahnya di dalam air tuh. Di bawah tanah dia buat lubang baru dia tutup bawah tanah. Oh, dia buat lubang. Oh, kau dulu tamendak kah? Tak nampak budak-budak kan selalu lastik itu. Oh, maknanya dia di bawah lah. Iya, Jadi air dia nak masuk. Iya, dia tutup terus. Dia lecapkan dia tutup. Macam ketam juga. Macam Ya, ketam sama ah. juga. Sama. Jadi maknanya air tak masuk bawah lah kalau dia tutup. Tak tahu je kalau masuk. Masuk air. Dia banyak jenis betul Ustaz. Apa nama bahasa Arab dia? Kalau mati dia golongan air lah yang kami di tiang. Kalau dalam air bukan di tiang kan dia. Iya, itulah mati dia. Okey, sudah cukup. Jangan ngomong bahas itu. Apa bahasa Arab dia? Tamin doako. Kamu nak tahu nanti saya tengok. Tapi obat apa? Hah? Asma. Kalau jadi obat boleh dapat. Kalau makan begitu, nanti kita tengok balik. Okey? Wa sa'altani 'anit tawakkuli, dan kamu tanyakan kepada aku berkenaan dengan makna tawakal. Wa huwa, apa dia tawakal? Antastahkima, yakni engkau kukuhkan. Engkau teguhkan. Okey? Apa yang diteguhkan? I'tiqadaka billahi ta'ala fi ma wa'ada. Engkau teguhkan i'tiqadmu, peganganmu, kepercayaanmu kepada Allah terhadap apa yang telah dijanjikan oleh Allah.
Allah kata siapa yang bertawakal begini dapat ini. Siapa yang bertakwa begini dapat ini. Siapa yang sabar dapat ini. Siapa yang ikhlas dapat ini. Siapa yang banyak amalnya dapat ini. Nampak? Ini semua janji-janji Allah tu, janji. Sedangkan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah memungkiri janji dia. Jadi dia beramal, dia i'tiqad bahawa apa yang Allah janji dia akan dapat. Faham? Kesungguhannya dia tu bahawa apa yang Allah janjikan suatu hari nanti dia pasti akan kecapi. Dia pasti akan dapat. Faham? Maka dia kena teguhkan dia punya i'tiqad tu. Yakni an ta'taqida anna ma qaddara laka yasilu ilaika la mahalata. Maksudnya apa? Apa maksud kita teguhkan i'tiqad kita terhadap apa yang telah Allah janjikan? Yakni an ta'taqida anna ma qaddara laka. Sesungguhnya apa yang Allah telah takdirkan kepadamu yasilu ilaika, pasti akan sampai kepadamu. Nampak? Okay, Allah sudah janji dalam Quran, Allah akan bagi rezeki kepada semua yang hidup. Jadi itu janji Allah. Jadi apa yang Allah telah janjikan pasti akan sampai. Jadi dia tidak perlu risau tentang rezeki Allah. Sebab dia tahu kalau ada Allah tetapkan dia rezeki akan sampai juga kepada diri dia. Sama ada dia usaha ataupun tidak usaha. Mafhum? Ada satu orang aulia, dia tengah masak goreng ikan. Saya lama sudah usah baca kisah ni. Kalau nak silap sekolah menengah rasanya. Kalau nak silap Ustaz sekolah menengah, Ustaz baca kisah ni. Mau bagi tahu Ustaz sekolah menengah sudah baca kisah-kisah aulia. Kamu masih baca komik lah kan? Apa ni? Jadi dia tengah masak, dia tengah goreng ikan. Pada goreng tu kucing ambil dia punya ikan, dia lari. Jadi dia ni pun dia kejar kucing tu. Dia kejar kucing tu bukan mau tangkap balik kucing tu, tapi sebab mau tengok kucing bawa ikan tu pergi mana. Kucing pun bawa, dia intip dari belakang, dia ikut. Tiba-tiba ada satu lubang di tanah. Kucing tu lepaskan apa? Ikan tu di situ. Kucing tu lepaskan ikan tu situ. Rupa-rupanya keluar daripada lubang tu ular yang buta mata dia. Ular yang buta matanya. Kemudian ular tu makan ikan tadi tu. Maknanya apa? Maknanya ular ni dia tak boleh bergerak sebab matanya tak ada, dia tak boleh nampak. Jadi Allah atur rezekinya melalui kucing. Nampak tak? Itu pun Allah boleh buat. Faham ni? Kucing takut dengan apa? Air. Kucing paling takut dengan air. Coba letak kucing di air, huru-hara tu hidupnya. Faham? Huru-hara dia punya hidup. Kucing paling takut dengan air. Tapi rezekinya datang dari mana? Air. Nampak? Rezekinya ikan datang daripada air. Padahal airlah tempat yang paling dia takut. Tapi rezekinya datang daripada situ. Nampak? Jadi Allah ni boleh tetapkan rezeki bermacam-macam. Okey? An ta'taqida anna ma qaddara laka sayasilu ilaika la mahalata. Dia akan sampai kepada kamu dalam apa juga keadaan. Sama ada kamu usahakan, tak usahakan, tetap akan sampai. Ini rezeki ustaz. Guna ni rezeki ustaz. Mana ada ustaz tahajud semalam, ya Allah, mudah-mudahan besok green tea, boba Oreo. Mana ada? Kan? Yang ya Allah, yang auto cinta tu. Mana ada? Faham ni? Tapi datang. Inilah rezeki. Faham ni? Sekali minum auto menyampah. Green tea. Sedap. Jadi anta taqida anna ma qaddara lak. Semua apa yang ditakdirkan untukmu alim, laka yasilu ilaika. Semua akan sampai kepadamu la mahalata. Dalam keadaan apapun, di dalam keadaan sama ada kamu cari ataupun tidak. Wa in ijtahada kullu man fil alami ala sarfihi anka.
Dan kalau semua apa yang ada di alam ini, maknanya semua yang ada di alam ni, okey, apa yang mereka buat? Ijtahada, mereka bersungguh-sungguh, mereka berusaha. Usaha untuk apa, Mas Lan? Ala sarfihi anka, untuk menahan rezeki itu daripada kau. Nampak? Untuk tahan nikmat tu daripada kau. Allah sudah bagi tahu ini kau punya rezeki, tapi satu dunia halang. Seluruh alam halang. Okey? Dia halang rezeki itu daripada engkau, tetap akan sampai kepada kau juga. Walau satu dunia tangan menghalang. Kalau Allah kata sampai, sampai. Faham ni? Wa ma lam yuktab laka, dan apa-apa yang tidak ditakdirkan untukmu, Farhan, la yasilu ilaika, tidak akan sampai kepadamu. Wa in sa'adaka jami'ul alam, walaupun satu dunia tolong kau. Nampak? Walaupun satu dunia tolong kau itu, tolong kau ini, kalau Allah kata bukan rezekimu, bukanlah. Faham? Sebab apa? Sebab takdirnya bukan milikmu. Rezeki itu bukan milikmu. Kau bertunang dengan orang 7-8 tahun, faham ni? Lepas tu tak nikah pula dengan orang lain yang kau tak pernah kenal. Itu takdirmu lah. Itu jodohmu lah. Faham ni? Okey? Jadi jodoh telah mempertemukan dirinya. Faham ni? Jodoh mempertemukan dirinya. Bukan pertemuanlah yang mempertemukan jodohnya. Betul kan? Jodoh yang mempertemukan dirinya. Bukan pertemuanlah yang menentukan jodohnya. Sebab apa? Sebab kita bertemu. Tak semua orang yang bertemu berjodoh. Tidak semua orang yang bertemu berjodoh. Tapi jodoh penyebab kepada pertemuan. Faham? Wa ma yuktab laka, apa-apa yang tidak ditakdirkan untukmu, la yasila ilaika, tidak akan sampai kepadamu. Wa in sa'adaka jami'ul alami, walaupun satu dunia menolong kau. Terus, wahai anakku yang tercinta, dan engkau juga bertanya kepadaku tentang ikhlas. Maka ikhlas itu bahawa engkau menjadikan segala amalanmu hanya untuk Allah Ta'ala, dan hati engkau tidak merasa senang dengan pujian Allah, dan engkau juga tidak peduli dengan celaan mereka. Terus, dan engkau juga bertanya kepada okey, nak apa? Wa sa'altani 'anil ikhlasi. Kemudian engkau bertanya kepada aku ikhlas. Apa tu ikhlas? Wa huwa, ikhlas itu ialah antakuna a'maluka kulluha lillahi ta'ala. Engkau menjadikan setiap amal-amalmu, sama ada amalan yang kecil ataupun amalan yang besar, sama ada amalan yang sunat ataupun amalan yang wajib, sama ada amalan di waktu pagi ataupun amalan di waktu petang, sama ada amalan infiradi sendiri-sendiri ataupun amalan ijtima'i beramai-ramai, sama ada amalan itu kau terpaksa buat ataupun dipaksa untuk buat. Faham ni? Semua sekali, kulluha lillahi ta'ala. Jadikan dia ikhlas semata-mata kerana Allah. Faham? Jadikan dia ikhlas semata-mata kerana Allah. Semuanya kerana tujuannya Allah. Itu makna ikhlas. Okay? Buat sesuatu kerana Allah. Buat sesuatu kerana Allah, itulah maknanya ikhlas. Ndak cukup di situ. Tidak cukup semua amalan kerana Allah, ndak cukup. Belum menyempurnai makna ikhlas yang menyeluruh. Faham? Kalau sekadar buat kerana Allah, belum ikhlas menyeluruh. Apa lagi? Wala yartaha qalbuka bimahamidin nasi. Dan hatimu berpaling daripada mendapatkan pujian manusia. Ada orang buat kerana Allah juga, tapi hatinya mau dapat pujian. Nampak? Dia sembahyang subuh usolli fardhu subhi raka'ataini. Imamah jadi imam, tapi supaya orang panggil suaranya sedap, supaya orang panggil bacaannya hebat, supaya orang panggil dia ni hafiz Quran, supaya orang panggil dia ni qari. Nampak? Niatnya lillahi ta'ala, tapi rupanya
mengharap pujian daripada mana? Yang ini belum ikhlas lagi. Yang ini belum ikhlas. Wala yartaha qalbuka bimahabidin nasi, dan janganlah engkau janganlah hatimu itu meronta-ronta, membuak-buak untuk mendapatkan pujian daripada manusia. Wala tubaliya bimadhammatihim, dan jangan pula engkau putus asa, jangan pula engkau kecewa, jangan pula engkau rasa down, jangan pula engkau rasa terpancung dengan celaan-celaan daripada manusia. Nampak? Dipuji tidak tinggi, dihina tidak rendah. Faham ni? Jadi kita ni Syamir manusia, dia kena jadi macam matahari. Dia kena jadi macam matahari. Matahari berada di atas ke di bawah? Di atas. Tapi cahayanya menuju ke bawah. Jadi kita menjadi begitu. Faham ni? Berada di atas tapi sentiasa ingin terlihat di bawah. Matahari. Faham? Dia di atas tapi sentiasa ingin terlihat di bawah. Beri manfaat kepada orang, supaya orang boleh buat kerja, supaya orang boleh nampak. Dia memang di atas. Mana pernah di bawah matahari? Sentiasa di atas. Faham ni? Tapi sentiasa ingin terlihat di bawah. Jangan jadi macam asap. Jangan jadi macam asap. Asap ni dia di bawah tapi ingin terlihat di atas. Kan asap kan dia naik ke atas, tapi puncanya di mana? Puncanya di bawah. Pembakaran tu di bawah, tapi asapnya naik ke atas. Kita nak mau begitu. Kita nak mau kita di bawah, tapi sentiasa mau ke atas, supaya orang nampak, supaya orang puji, supaya orang kenal, supaya masyhur. Nampak ni? Itu kita nak mau. Faham? Itu kita tidak mau. Berapa ramai orang yang celaka kerana kemasyhurannya? Berapa ramai orang yang celaka kerana kemasyhurannya? Hari ini manusia berebut-rebut mau masyhur. Berebut-rebut mau orang bangga banyak pengikut. Banyak seronok dia kalau banyak orang follow dia. Seronok dia kalau banyak orang ikut dia. Ini benda-benda ni benda-benda yang membinasakan sebenarnya. Benda-benda yang mencelakakan. Itu kena hati-hati. Okay? Sebab bila dia sudah ramai pengikut, ramai sudah orang yang ikut dia, ramai sudah yang taksub dengannya, yang taat dengan dirinya, akhirnya bila dia buat salah, dia tidak rasa itu kesalahan. Sebab apa? Sebab ada juga yang akan backup dia. Nampak? Ini bahayanya banyak pengikut. Sehingga kan benda yang batil tu akan dianggap hak. Benda yang salah akan dianggap betul. Dan orang yang ramai pengikut, orang yang banyak pengikut, banyak followers ni, bila dia buat salah, dia akan sukar untuk meminta maaf. Dia akan sukar untuk mengaku salah dia. Sebab apa? Sebab dia ramai pengikut. Nanti kalau dia mengaku salah, dia minta maaf, pengikut dia akan kata, apalah, lawanlah, matilah hujah, Iqra berapa? Faham ni? Okay? Tapi kenapa dia nak meminta maaf? Kenapa dia nak mau mengaku salah? Sebab dia sudah ramai pengikutnya. Jadi mengaku salah ketika ramai pengikut merupakan satu aib bagi diri dia. Faham ni? Padahal tidak mengaku salah lah itu aib yang besar. Tapi bila dia sudah besar, dia sudah ramai pengikut, ramai followersnya, dia meminta maaf pun susah. Faham? Dia anggap minta maaf ni akan menjatuhkan muruahnya, akan menjatuhkan maruah dia, akan menjatuhkan kehormatan dirinya di kalangan para pengikutnya. Faham ni? Sebab tu ulama-ulama dulu sangat-sangat tidak mau masyhur. Sangat-sangat tidak mau dikenali. Kita hari ni berebut. Faham? Berebut cari follower, berebut cari pengikut. Faham ni? Itu benda yang membinasakan dan mencelakakan. Tetapi kalau dia tidak cari pengikut, dia tidak cari kemasyhuran, tapi Allah masyhurkan dia. Faham ni?
Allah beri dia pengikut yang ramai. Bukan dengan tujuan dia. Dia tidak niat pun begitu, dia tidak cari pun begitu. Tapi Allah yang bagi. Itu sebagai kemuliaan yang Allah berikan kepada diri dia. Faham? Mungkin kerana khidmatnya kepada agama, mungkin kerana khidmatnya kepada ilmu, kepada dakwah, maka Allah muliakan dia. Di dunia lagi dimuliakan, apatah lagi di hari akhirat kelak. Macam tu. Faham ni? Tapi kalau dia memang cari, ini yang menjadi musibah bagi diri dia. Okay? Bangga dia orang ramai share. Dia punya status di Facebook, dia tulis, wah bangga dia, ramai orang share, 1000 orang share. Faham? Padahal 1000 tu dia punya akaun juga. Wah, dia buat 1000 akaun supaya nampak ramai orang share. Dia punya like apa semua, bangga dia, banyak orang like, banyak orang komen, banyak orang share. Marah dia apa namanya? Kalau dia tulis sesuatu, lepas tu orang copy, orang dah letak namanya di bawah, marah dia. Ini pun di antara perkara yang apa? Perkara yang merosakkan hati. Faham ni? Tetapi ada juga orang yang tulis sesuatu, kemudian dia tulis nama di bawah untuk apa? Bukan untuk dia berbangga, tapi untuk dia sebagai bertanggungjawab terhadap apa yang dia tulis. Faham ni? Dia tulis sesuatu panjang, kemudian dia tulis namanya di bawah. Supaya apa? Supaya kalau ada kesalahan pada tulisan tersebut, dia yang bertanggungjawab. Gitu. Itu tak ada masalah lah. Faham ni? Kata Imam Syafi'i apa? Kata Imam Syafi'i, saya teramat suka kalau orang mengambil ilmu daripada saya dan menyampaikan kepada orang lain dan tidak menisbahkan ilmu itu kepada saya. Faham tak? Maksudnya dia suka, Imam Syafi'i suka kalau ilmunya tu orang ambil tanpa orang bagi tahu Imam Syafi'i berkata. Dia lebih suka begitu. Dia lebih suka kalau orang ambil ilmu daripada dia, ilmu tu daripada dia. Tapi waktu ilmu tu disampaikan, orang tak cakap Imam Syafi'i berkata. Itu yang dia suka. Kita hari ini tak. Kita hari ini suka nama kita disebut. Copy paste daripada kredit kepada, kita suka begitu. Faham? Imam Syafi'i dia tak suka. Sebab apa? Dia tidak mau kemasyhuran. Dia tidak mau kemegahan. Faham ni? Kita pun kena jadi macam tu juga. Faham? Terus, wahai anakku yang tercinta, dan engkau juga bertanya kepadaku tentang riya. Maka riya itu sebenarnya lahir daripada rasa membesarkan makhluk, dan cara menghilangkannya ialah bahawa engkau melihat makhluk ini diarahkan oleh takdir Tuhan, dan engkau merasakan bahawa mereka itu tidak ubahnya seperti benda-benda yang beku, yang tidak mempunyai sebarang. Ulang balik. Wa'lam anna ar-riya'a yatawalladu. Dan engkau juga bertanya kepadaku tentang riya. Maka riya itu sebenarnya lahir daripada rasa membesarkan makhluk, dan cara menghilangkannya ialah bahawa engkau melihat makhluk ini diarahkan oleh takdir Tuhan, dan engkau merasakan bahawa mereka itu tidak ubahnya seperti benda-benda yang beku, yang tidak mempunyai sebarang kemampuan untuk menyampaikan kerehatan atau kemudaratan. Maka dengan itu engkau akan selamat daripada mengambil kira dengan pandangan mereka. Tetapi jika engkau melihat kepada makhluk ini dan engkau merasakan bahawa mereka mempunyai kekuasaan dan kehendak, maka sifat riya itu tidak akan hilang daripada dirimu. Nampak? Lawan bagi ikhlas ialah riya. Riya ni daripada perkataan ro'a. Ro'a ni maknanya melihat. Okey? Riya daripada perkataan ro'a. Ro'a ni maknanya melihat. Maksudnya apa? Dia suka orang lain lihat dia beramal. Itu makna riya. Dia suka orang lain tengok dia beramal. Itu makna riya. Faham? Jadi kita pun kena guna istilah yang betul lah. Okay, contohlah, Naim, ada orang bercakap, saya sudah sedekahkan, apa namanya? Saya sudah sedekah begitu, saya sudah sedekah begini, saya sudah sedekah begitu, saya sudah sedekah begini. Itu dipanggil apa? Kita kata, riaknya dia. Itu kan riak. Itu bukan
itu bukan riya, itu dipanggil takabur. Itu dipanggil takabur. Riya ni kita tidak cakap, tapi perbuatan kita tu kita mau orang nampak. Faham tak? Contohlah kita sembahyang. Kita sembahyang biasa-biasa saja ni. Tiba-tiba ada orang masuk masjid. Kita perbetulkan sembahyang kita. Rukuk kita kasih betul. Faham? Rukuk. I'tidal sami' Allahu liman hamidah. Wah, ada lagi dia punya makhrajnya. Faham? Allahu akbar. Wah, nampak? Dia kasih betul rukuknya, sujud. Supaya apa? Supaya orang nampak, uish, bertakwa dia punya sembahyang ni. Bukan alang-alang dia punya sembahyang ni. Dia sembahyang tu supaya orang nampak. Itu dia punya riya. Memperlihatkan amal kepada orang supaya orang nampak dia punya amalan. Itulah riya. Faham ni? Fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun alladzina hum yura'un, iaitu yang mau dinampak. Yura'un lah tu riya. Faham? Jadi lawan bagi ikhlas ialah riya. Apa dia tuan-tuan? Wa'lam anna riya'a, ketahuilah sesungguhnya riya itu ialah yatawalladu min ta'zimil khalqi, lahir daripada apa? Min ta'zimil khalqi, lahir daripada sebab mau mendapatkan keagungan daripada makhluk. Kamu kenal Dr. Aiman Al-Akiti? Kalau tidak silap ustaz, dia panelis IKIM juga. Aqidatuna ke ya? Dia punya slot. Dr. Aiman Al-Akiti. Abangnya Dr. Afifi Al-Akiti. Pensyarah orang Islam yang pertama menjadi pensyarah di University of Oxford. Dr. Afifi, orang alim, menguasai 7 bahasa tak silap. Adiknya Dr. Aiman. Orang tanya adiknya, kenapa tak ada Facebook Ustaz? Adiknya buka Facebook bila? Waktu PKP baru-baru ni. Dia buka sebab apa? Sebab dia buat kuliah online di Facebook dia. Kalau dia nak buka kuliah online, kalau PKP ni tak ada, dia nak akan buka sampai bila-bila. Jadi orang tanya, kenapa tak buka Facebook Ustaz? Inilah jawapan dia. Yatawalladu min ta'zimil khalqi, sebab takut orang pandang tinggi dengan dia. Dia takut kalau dia post sesuatu, orang akan share sehingga merosakkan hatinya. Ada orang share aku punya tulisan. Ada orang like aku punya tulisan. Nampak? Dia mau buang semua tu, akhirnya dia langsung tak buka Facebook dia. Dia tak buka pun, dia tak buat pun Facebook dia. Tapi kenapa dia buat? Sebab PKP, jadi dia buat pengajian di situ, maka dia pun buat. Nampak? Okey? Wa ilajuhu, dan perkara yang menghilangkan perkara riya tadi, antarahum musakharina tahtal qudrati, iaitu kamu berjalan di atas muka bumi ini di bawah kudratnya Allah. Maksudnya apa? Kenapa kau mau riya? Kau tahajud kau riya, supaya kau tahajud ni pun sebab Allah bagi kekuatan kepada kau. Kalau tidak ada kekuatan daripada Allah, kau pun tak bangun tahajud. Faham ni? Kau datang majlis ilmu sebab apa? Bukan sebab kekuatan kau. Kita kata, saya datang Ustaz kerana kaki saya lah yang bawa saya ke majlis ilmu ni. Tak. Bukan sebab kaki kita yang bawa kita ke majlis ilmu. Kalau kaki kita yang bawa kita ke majlis ilmu, nescaya semua yang ada kaki di kampung kita ni akan datang. Kan? Kalau kita kata yang bawa kita ke masjid ni ialah mata kita, tidak. Kalau kita kata yang bawa kita ke masjid ni ialah mata, semua yang ada mata di kampung kita ni akan datang ke masjid. Tetapi yang datang ni kerana taufik daripada Allah, kerana hidayat daripada Allah. Ini semua kekuatan daripada Allah. Kita ni cuma berjalan mengikut takdirnya Allah sahaja. Mengikut seperti mana planet-planet bergerak di atas apa ni? Paksi ke orbit? Sama lah kan? Paksi orbit. Salah, orbit lah. Kalau paksi, kita tengok ini planet. Faham? Ni planet. Kan? Ni planet. Orbit tu yang begini, ya kan? Yang dia bergerak begini. Ini orbit. Paksi yang di tengah-tengah, dia buat pusing begini.
Kan? Bahasa sainsku kamu ni. Sains pasti Okey. Jadi ya orbit planet ni dia bergerak melalui orbitnya bergerak. Dia bergerak. Okey? Seperti mana planet ni bergerak di atas orbit, kita pun bergerak di atas jalan takdir. Faham? Allah takdirkan kita bergerak di atas jalan takdir kita. Faham ni? Allah jadikan kita lelaki. Kenapa tidak jadikan perempuan? Sebab takdir kita dijadikan lelaki. Mana ada baby keluar nak mau masuk balik? Kenapa mau jadi perempuan? Faham? Mana ada? Faham? Apa yang Allah takdirkan, itulah yang akan berlaku. Jadi kita kena anggap semua benda yang berlaku di atas muka bumi ini semua di bawah kudrat Allah. Tahsabuhum kal jamadati fi adami qudrati isalur ruhati wal masyaqqati. Kita kena anggap apa? Kita kena anggap semua puji-pujian orang kepada kita tu takdir, dan semua hinaan orang kepada kita tu takdir. Faham ni? Orang puji kita sebab apa? Sebab Allah yang gerakkan lidah dia untuk memuji. Orang hina kita sebab apa? Sebab Allah yang gerakkan lidahnya untuk menghina. Jadi kalau kita anggap semua ni perbuatan Allah, maka kita akan redha kepada pembuat tersebut, iaitu Allah. Faham? Tapi jangan pula akidah kita melencong sehingga sehingga jadi Jabariyah pula. Maknanya semua ni Allah punya kerja. Kita tak payah berusaha. Itu salah lah. Faham? Dia tidak ada kasab pula di situ, tidak ada usaha pula di situ. Itu salah. Jadi kita kena anggap orang yang puji kita ni seperti mana orang mati, orang yang hina kita seperti mana orang yang mati. Kal jamadat. Jamadat ni maksudnya benda mati lah. Faham? Kenapa dia sedih? Dalam kita antum sebab apa? Beku. Beku. Jamadat ni maknanya benda mati. Okey, jamadat. Pernah kamu dengar perkataan otak jumut? Pernah tak? Otaknya jumut. Maknanya otaknya beku, tak boleh berfikir, bengap. Otak jumut dipanggil. Ni. Okey. Jamad ni maksudnya benda-benda mati lah. Jamadat dipanggil. Benda-benda yang tidak bernyawa. Dinding, langsir, handphone, mabkhor, meja, kitab, itu dipanggil jamadat, benda-benda yang mati. Okey? Jadi kita kena anggap begitu juga kepada orang yang puji dan kepada orang yang hina. Dia puji tidak beri manfaat, dia hina tidak memberi mudarat. Macam mayat, orang mati. Faham ni? Orang mati mana boleh? Orang mati ni kau pusing ke kanan, dia ke kanan, kita pusing ke kiri, dia ke kiri. Dia nak melawan pun. Betul tidak? Pernahkah kamu urus jenazah, kamu pusing ke kanan, dia benar tak? Tak pernah kan? Kamu pusing kan? Tak pernah, itu kerasukan. Faham ni? Sebab apa? Dia sudah mati. Faham ni? Jadi macam itulah, orang puji kita tidak bagi manfaat, orang hina kita tidak bagi mudarat. Sama lah macam tu. Ini tidak siap upah lagi orang untuk puji dia. Faham? Tolong puji aku kejap. Faham ni, aku bayar kau upah. Kan? Kan ada apa ni yang beli follower di Facebook, di Instagram kan? Kalau kau bayar begini, kau akan dibagi follower begini. Untuk apa? Kan? Sebangga dia supaya followernya banyak, supaya orang artis, Insta famous. Faham ni? Tujuan dia untuk dapat pujian manusia. Itu pun tak perlu buang duit jam. Jadi bos kau beli buku, beli kitab. Faham? Jadi tidaklah berharap free. Nampak? Fi adami qudrati isali rahati wal masyaqqah litakhlusa min mura'atihim. Dan kita kena kita tak perlu kisahlah apa orang kata tentang kita. Faham? Dia puji ke, dia hina, kita tak perlu kisah. Sebab apa? Sebab kita sudah anggap dia tu macam jamadat. Benda mati sudah. Tak beri manfaat, tak beri mudarat. Wa mata tahsabuhum zawi qadratin wa iradatin la yab'uda anka arya. Jadi bila engkau anggap orang yang puji kau ni tak boleh bagi manfaat, orang yang hina kau tak boleh bagi mudarat, maka sekali-kali tidak engkau akan dapat penyakit riak tersebut.
Paham ni? Inilah dia punya ubat dia. Inilah vaksin bagi riak. Apa? Vaksin bagi riak, anggap orang yang puji itu mati, anggap orang yang hina itu mati. Dua semua mati. Faham? Ini vaksin bagi riak. Okey, sikit lagi. Kita berhenti awal ya malam ni sampai jam. Sekejap. Okey, terus Rafi. Wahai anakku yang tercinta. Ini nasihat baru. Nasihat baru. Yang keberapa ni? 22 sudah. Okey. Apa yang masih baki daripada pertanyaanmu adalah telah tertulis jawabannya di dalam kitab-kitab karanganku. Maka carilah di sana. Dan menulis setengah daripadanya adalah haram kerana ia adalah ilmu dzuki. Dan beramallah dengan ilmu yang telah engkau ketahui, supaya terbuka bagimu hijab ilmu yang belum engkau ketahui. Okey. Ayyuhal waladu, wahai anakku. Kalau dalam kitab antum dia tulis tajuknya apa? Jangan engkau banyak bertanya, tetapi hendaklah engkau banyak beramal. Oh. Okey, dalam kita Arab memang dia nak sebutlah. Dia tulis masuk saja. Wal baqi min masailika. Dan okey, aku sudah kan dia bagi tahu dia ada banyak soalan. Okey? Jadi separuh sudah dijawab oleh Imam Ghazali. Separuh lagi tak boleh jawab sebab ilmu dzauqiyah. Kata Imam Ghazali, wal baqi min masailika, dan separuh lagi daripada soalanmu yang aku mampu jawab tu, aku nak tulis di sini. Faham? Sebab apa? Masturun fi musannafati. Sebab jawapannya tu sudah aku tulis juga di dalam kitab-kitabku yang lain. Nampak? Dalam Bidayatul Hidayah, dalam Ihya Ulumuddin, dalam Mizanul Amal, Minhajul Abidin. Faham ni? Jadi dia bagi tahu fatlubu sammata. Aku carilah sendiri. Begitulah bahasa dia. Aku carilah sendiri. Semua mau disuap. Faham ni? Itu adalah free. Misalnya itu bahasa Ustaz lah, ya. Kenapa kau tahu, Zaid? Kadang-kadang bahasa kita ni apa namanya? Bahasa kita ni ndaklah sekasar mana. Tapi bila orang baca tu dia boleh jadi kasar. Faham tak? Macam apa yang Ustaz post tu? Apa ni? Pasal Imam Ghazali yang Ustaz post yang sebelum kita mula tu. Apa saya cakap ni? Siap sedia apa sebenarnya? Siap sedia dimaki oleh Imam Ghazali, disindir oleh Imam Ghazali. Lebih kurang begitulah kan? Disindir, diperli, kena screenshot dibawa pergi Giants. Kena screenshot dibawa pergi Giants. Dipanggil Ustaz pergi Giants. Tapi okey lah, Giants tu semua kawan-kawan Ustaz juga kan? Dan tak ada masalah lah. Tapi maknanya ada orang-orang yang berniat jahat. Berniat jahat. Okey? Kita kata siap sedia dimaki oleh Imam Ghazali. Lepas tu Ustaz tuliskan maki tu kan dalam kurungan. Dalam kurungan maksudnya bukan maki macam maki kita. Faham ni? Tapi maknanya maki dengan makna kata-kata yang menyentapkan. Itu maksud Ustaz. Tapi bila orang lain baca dia jadi makna lain. Dia kata, Imam Ghazali memaki. Mana? Bila kita baca begitu kita kata Imam Ghazali memaki. Padahal Ustaz tulis memaki itu di dalam kurungan. Maknanya ada maksud lain lah kalau begitu. Faham? Kita tulis dalam kurungan dengan makna ada maksud lain. Kalau Ustaz tulis begitu je, Imam Ghazali siap sedia dimaki Imam Ghazali. Tak ada Ustaz tulis yang apa ni? Kurungan-kurungan koma-koma kecil tu. Yang itu memang betul lah. Imam Ghazali memaki.
Tapi ini Ustaz tulis ada kurungan tu, ada anak apa namanya ni? Koma kecil di atas tu dengan makna lain, bukan makna maki macam kita. Tidak, tapi dengan makna kata-kata yang menyentapkan. Kata-kata yang kalau orang dengar sakit hatinya, macam dicucu. Apa namanya? Oh, tersentuhlah hatinya. Wah, tersentuhlah hatinya kono. Okey? Nah, kalau di screenshot, ya Ustaz tak kisahlah. Kan Ustaz sudah bagi tahu, kan? Kita belajar kitab tasawuf ni siap sedia untuk diuji. Faham ni? Baru Syekh bagi tahu, ya Allah aku maafkan orang yang fitnah. Besoknya difitnah. Faham ni? Mau bagi tahu apa? Mau bagi tahu kalau kita balas fitnah tersebut, apa beza kita dengan dia? Faham ni? Gitu ya. Di Ustaz pun dipanggil lah pergi je. Ustaz pun pergilah. Pergi, tapi okeylah dan Ustaz minta maaf Ustaz, kami panggil ni untuk untuk tabayun. Nampak? Okey? Maksudnya apa? Maksudnya dorang percayalah juga kita kan. Mustahil lah kita akan cakap benda-benda yang bertentangan begitu. Faham ni? Okey? Maknanya iyalah, maknanya orang-orang Jains ni maknanya bagus. Okey? Sebab ada orang yang dia akan hukum sebelum tabayun. Ini salah. Faham? Dia kena tabayun dulu. Dia kena dengar dulu. Okey? Dengar dulu cerita dua-dua pihak. Mentang-mentang sudah dibagi tahu jangan dengar, jangan cerita, jangan itu, jangan ini, kita pun tak mau dengar sudah. Di brainwash awal. Sebab apa? Sebab takut kalau dengar dia akan pergi sebelah. Nampak? Faham tak ni? Faham tak apa yang saya maksudkan ni? Faham ya? Begitu. Okey? Siapa yang masuk tadi? Baguslah orang-orang di sana, baguslah. Okey, maknanya dia tabayun dulu. Ustaz pun bagi tahulah begini bukan ini maksudnya, begini. Itu kalau settle. Faham? Maksudnya tak kira salah, yang penting ada tabayun. Okey? Tapi kalau tak ada tabayun sekalipun dihukum terus, kita kena sedialah untuk apa? Untuk diam dan tidak menjawab. Berani tak antum? Berani kah? Difitnah sampai viral sudah kita ni dengan keburukan kita, dengan ini kita, dengan itu kita. Kita boleh balas kenyataan tu untuk menangkan diri kita balik, tapi kita pilih diam. Boleh tak ni buat? Boleh tak ni buat? Boleh tidak? InsyaAllah. Kenapa kamu takut cakap boleh? Sebab takut diuji betul-betul. Katakanlah InsyaAllah. Kalau kamu kata tak boleh, khalas, khatam. Apa guna belajar kitab Imam Ghazali kalau tidak sedia untuk menghadapi ujian-ujian di dalam kesufian? Tutuplah kita antum. Faham ni? Kasih balik duit orang tu yang antum pakai free tu. Faham ni? Jadi orang tu pun boleh guna duitnya beli kitab-kitab yang lain. Faham? Kita belajar ni sedia untuk beramal. Itulah fungsi belajar. Faham? Marah ni? Marah pun masih handsome. Iba. Okey. Mana tadi? Okey, fatlubuhu thamata. Kalau mau tahu cayalah sendiri. Wa kitabatu ba'dhiha haramun, dan separuh daripada persoalanmu ni menjawabnya adalah haram. Menulisnya adalah haram. Tulis pun haram sudah. Faham ni? Dia punya soalan tu tulis pun haram. Apatah lagi kalau dia cakap. Kenapa? Sebab akan timbul mafsadah yang lebih besar. Okey, akan timbul mafsadah ni maknanya kerosakan. Okey? Kesalahan, bukan kesalahan. Kerosakan lah. Akan timbul mudarat yang lebih besar. Itu makna mafsadah. Okey? Kalau dibuka, maka akan jadi mafsadah yang lebih besar. Macam ada seorang sufi ditanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Dia kata di dalam jubahku. Mau jawab apa? Di mana Allah ditanya, dia kata ada Allah di dalam jubahku. Apa maksud dia tu? Itu kena diperincikan dia punya jawapan. Faham ni? Sebab kalau dia buka jawapan begitu secara umum, orang akan kata dia ni sesat. Faham? Jadi bercakap tu pun sudah jadi haram sudah. Sebab tu kitab Al-Hikam tu dia tak boleh dibuka sembarangan tu, kitab Al-Hikam. Faham? Tahu tak ni kitab Al-Hikam? Syekh Ibn Atha'illah. Itu mendalam dia punya ibarat.
Kan? Dia tak boleh dibuka oleh orang-orang, hatta ustaz-ustaz biasa pun tak boleh buka. Kita al-hikam tu kalau dia nak belajar. Okey? Dia kena belajar dengan para masyayikh, tekuni dia punya maksud, baru dia boleh buka. Faham? Bidayatul Hidayah pun tak boleh cakap boleh. Al-Walad pun tak boleh cakap boleh. Mau ngaji kitab-kitab yang lebih besar. I'mal anta bima ta'lam. I'mal anta bima ta'lam liyankashifa laka ma lam ta'lam. Maksudnya apa? I'mal anta bima ta'lam. Beramallah kamu dengan apa yang kamu ketahui. Liyankashifa laka, akan dibukakan untuk kamu ma lam ta'lam. Dibukakan untuk kamu benda yang kamu tidak tahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'amila bima 'alima warathallahu 'ilma ma lam ya'lam. Kata Nabi, barang siapa yang beramal dengan ilmunya, dia akan diberi ilmu yang dia tidak sangka-sangka. Okey? Barang siapa yang beramal dengan apa yang dia tahu, dia akan diberi ilmu yang dia tidak tahu. Begitu. Okey? Dalam kitab kamu adakah? Tidak ada. Tulis tu. Barang siapa yang beramal dengan apa yang dia tahu. Barang siapa yang beramal dengan apa yang dia tahu, barang siapa yang beramal dengan apa yang dia tahu, Allah akan wariskan kepadanya ilmu yang dia tidak tahu. Ilmu yang dia tidak tahu. Okey, barang siapa yang beramal dengan ilmu yang dia tahu, Allah akan wariskan dia ilmu yang dia tidak tahu. Okey? Jadi i'mal anta bima ta'lam liyankashifa laka ma lam ta'lam. Beramallah kamu dengan apa yang kamu ketahui, akan disingkapkan kepada kamu ilmu yang kamu tidak ketahui. Maka inilah yang disebut sebagai ilmu laduni. Ilmu laduni. Okey? Terus last. Wahai anakku yang tercinta, selepas hari ini janganlah engkau banyak bertanya kepadaku daripada segala kemusykilanmu, kecuali hanya dengan lidah hatimu. Dan ini adalah berdasarkan firman Allah Ta'ala, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Maksudnya, seandainya mereka bersabar menunggu sehingga engkau, yakni Muhammad, keluar menghadapi mereka, maka itu adalah sesungguhnya lebih baik bagi mereka. Dan terimalah nasihat Khidir, Al-Khidir alaihi salam, Nabi Khidir, ya. dan terimalah nasihat Al-Khidir alaihi salam ketika ia berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Maksudnya, maka janganlah engkau segera bertanya kepadaku tentang sesuatu sehingga sampai masanya aku akan memberitahu tentang hal itu kepadamu. Oleh kerana itu, janganlah engkau terburu-buru
hendak bertanya sebelum sampai masanya. Dan apabila telah tiba masanya, ketika itu akan nampaklah segala-galanya bagimu. Firman Allah Ta'ala, Sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Maksudnya, selagi akan aku perlihatkan akan kamu akan tanda-tanda kebesaranku, maka jangan kamu terburu-buru mendesak aku. Maka jangan engkau bertanya sebelum tiba masanya. Dan yakinlah bahwasanya engkau tidak akan sampai ke penghujung jalan kecuali apabila engkau terus berjalan. Kerana Allah Ta'ala berfirman, awalam yasiru fil ardi fayanzuru. Maksudnya, apakah mereka tidak mahu berjalan di atas muka bumi ini, lalu mereka dapat melihat segala sesuatu untuk menjadi iktibar. Wahai anakku yang tercinta, ayyuhal waladu, ba'da al-yawmi la tas'alni ma ushkila alayka illa bilisanil janani. Liqaulihi ta'ala, walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khairan lahum. Waqbal nasihatal Khadiri alaihi salamu hina qala, fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Wala tasta'jil hatta tablugha awanahu yukshafu laka wa tarahu. Sa'urikum ayati fala tasta'jiluna. Fala tas'alni qabla al-waqti wa tayaqqan annaka la tasilu illa bisayri. Liqaulihi ta'ala, awalam yasiru fil ardi fayanzuru. Wallahu a'lam. Jadi ini kita akan syarahkan pada esok hari insya-Allah. Okey, cukuplah sampai sini. Free juga. Ada muskilah? Ada soalan sepanjang kita belajar sampai nasihat ke berapa nih? Lebih 22. Ada muskilah? Ada sudah yang difitnah, dikutuk, dikeji? Mana? Ada Lim? Siapa mau fitnah kau kan? Apa? Ada baru-baru ni apa? Jadi apalah yang kau buat? Menangis di gerai. Kau nak cakap alhamdulillah. Tak ada. Kalau para aulia dulu, dahulu, bila tidak ada ujian datang kepada mereka, mereka anggap itu satu musibah. Kalau para aulia dahulu, kalau tidak ada ujian datang kepada mereka, mereka anggap itu satu musibah. Maknanya Allah tidak peduli sudah dengan dia. Kita tidak. Kita bila Allah bagi nikmat, kita seronok. Allah bagi musibah, kita seronok. Kita tidak seronok. Tapi ulama dahulu bila dibagi musibah, dia seronok. Apa? So dia kata, maknanya Allah masih pandang saya. Maknanya Allah masih peduli dengan saya, masih prihatin dengan saya. Maknanya sehingga Allah kepada saya musibah untuk mendekatkan diri saya kembali kepada Allah. Nampak? Jadi apa saja ujian yang datang, apa saja musibah yang datang, yang pertama kita kena anggap itu teguran daripada yang kita belajar tadi. Orang puji tidak bagi manfaat, orang hina tidak bagi. Dia cakap kita macam pukau kan? Itu dipanggil fitnah lah tu. Itu dipanggil fitnah. Kalau kita balas, nescaya apa beza yang tukang fitnah dengan kita? Sama. Tapi kalau kita tidak balas, dosa kita dia ambil, pahalanya kita ambil. Sebab tu ulama dulu suka difitnah, suka diumpat, suka dikeji. Sebab apa? Sebab dapat free pahala tanpa beramal.
Nampak? Dapat free pahala tanpa beramal. Dia kutuk aku, kutuklah lagi. Dia gembira pula. Kutuk lagi, please tolonglah, kutuk lagi ya Allah, tolonglah. Nampak? Dikutuk di Facebook ni, itu siap, kutuklah lagi. Nampak? Okay? Supaya apa? Supaya banyak dia punya pahala. Nampak? Sebab dia anggap itu satu lubuk untuk mendapatkan pahala. Faham? Okay? Jadi kena rasa begitu. Kena rasa bila ada musibah, syai Allah bagi hadiah. Nampak? Sekarang ini kita anggap musibah itu musibah. Kita tidak anggap itu hadiah. Lepas ni kalau Allah bagi musibah ke apakah, anggap itu hadiah daripada Allah. Supaya kita lebih dekat lagi dengan Allah. Barulah makam kita akan naik. Faham ni? Barulah makam kita akan naik. Faham ni? Ya? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. نويت التعلم والتعليم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدعوة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا رؤية النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة وخصوصا في هذه الليلة في منامنا. Ya Allah, kurniakanlah kami untuk melihat wajah kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga di hari akhirat, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Hadza billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.